Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tugasan Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM merupakan salah satu komponen pentaksiran bilik darjah yang wajib dilaksanakan oleh semua murid. Tugasan sejarah ini memerlukan murid menjalankan penyelidikan sejarah melalui pengaplikasian kajian kes yang merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sejarah. Oleh itu, pada sesi kali ini, cikgu akan kongsikan tentang cara penulisan kaedah kajian dan sumber rujukan dalam tugasan sejarah Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Terdapat pelbagai kaedah dalam menyiapkan tugasan sejarah. Antara kaedahnya adalah kaedah penyelidikan perpustakaan. Kaedah ini boleh diperoleh daripada bahan bercetak seperti buku ilmiah, buku teks, majalah, akhbar, ensiklopedia dan sebagainya. Maklumat daripada bahan bercetak ini perlu disalin atau difotostat muka surat maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian. Jangan lupa tulis nama buku, penulis, tahun, tajuk, tempat dan juga penerbit untuk tujuan penulisan sumber rujukan. Berikut adalah contoh penulisan kaedah penyelidikan perpustakaan. Ini hanyalah contoh sahaja. Kamu boleh jadikan sebagai panduan ketika menyediakan penulisan kaedah penyelidikan perpustakaan. Saya telah melawat ke perpustakaan Raja Tun Uda Shah Alam untuk mengumpulkan maklumat serta fakta berkenaan dengan tajuk kajian saya. Sampai di situ saja pun boleh. Ataupun kamu boleh tambah lagi, saya telah memperoleh maklumat daripada surat khabar, majalah dan buku teks sejarah tingkatan 5. Kaedah seterusnya adalah kaedah melayari internet. Apa sahaja maklumat yang kamu perolehi daripada internet perlulah diprint atau disalin. Begitu juga dengan YouTube. Apa sahaja maklumat yang kamu perolehi daripada YouTube perlulah disalin. Kenapa perlu disalin atau diprint? Ini adalah untuk memudahkan kamu menjawab persoalan yang terdapat dalam tugasan sejarah. Jangan lupa tulis alamat URL laman web yang kamu gunakan. Berikut adalah contoh penulisan kaedah melayari internet. Kamu boleh jadikan ini sebagai panduan. Saya telah membuat penyelidikan dengan melayari internet dan mencari laman web yang berkaitan dengan kajian saya. Dan kamu boleh nyatakanlah apa sahaja laman web yang kamu telah layari. Kaedah seterusnya adalah kaedah audiovisual. Apa sahaja maklumat yang kamu perolehi daripada VCD, daripada siaran televisyen, Astro Tutor TV, radio, kamu nyatakan dalam kaedah audio visual. Nyatakan jenis sumber, sama ada VCD, TV atau radio. Dan bila tarikh siaran ataupun tontonan dan apa maklumat yang kamu perolehi daripada kaedah audio visual yang boleh membantu kamu menyiapkan tugasan. Berikut adalah contoh penulisan kaedah audiovisual. Kamu boleh jadikan contoh ini sebagai panduan. Saya juga telah menonton TV pendidikan di saluran 601 Astro Tutor TV pada hari Sabtu jam 9 pagi untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk kajian. Ataupun saya juga telah menggunakan kaedah audiovisual dengan menonton video CD. Video CD yang telah diterbitkan oleh bahagian teknologi pendidikan ini turut membantu saya mengumpul maklumat tentang tajuk kajian. Kaedah seterusnya adalah kaedah temu bual. Sekiranya kamu memilih kaedah temu bual, maka kamu perlu menyiapkan satu transkripsi temu bual yang mengandungi soalan dan jawapan berkaitan dengan tajuk kajian kamu. Kamu kena menemu ramah orang sumber. Pastikan orang sumber yang kamu pilih merupakan orang sumber yang bersesuaian. Okey, cikgu bawakan contoh penulisan kaedah temu bual. Saya telah menemu ramah orang sumber iaitu, kamu nyatakanlah contoh Puan Aminah binti Ahmad, umur 45 tahun, beralamat sekian-sekian-sekian. Jadi, untuk kaedah temu bual, kamu perlu nyatakan nama, umur dan juga alamat rumah orang sumber tersebut. Kenapa? Ini adalah untuk memudahkan kamu
menulis sumber rujukan. Kaedah seterusnya adalah kaedah melawat tempat kajian. Sekiranya kamu memilih kaedah melawat tempat kajian, kamu digalakkan untuk mengambil gambar sebagai bukti yang kamu telah melawat tempat kajian. Cikgu bawakan contoh penulisan kaedah melawat tempat kajian. Saya telah melawat tempat kajian, iaitu kamu kena nyatakanlah apa alamat tempat kajian yang kamu lawati. Contohnya, saya telah melawat tempat kajian iaitu Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta 50568 Kuala Lumpur pada hari Sabtu. Kaedah yang terakhir adalah kaedah analisis dokumen. Sekiranya kamu mempunyai laporan tahunan atau minit mesyuarat atau surat perjanjian atau diary, kamu boleh menggunakan kaedah analisis dokumen. Cikgu bawakan contoh penulisan kaedah analisis dokumen. Saya telah menjalankan analisis dokumen dengan menggunakan laporan tahunan. Saya telah menganalisis maklumat dan mengeluarkan fakta-fakta penting yang berkaitan dengan kajian saya. Daripada 6 kaedah yang cikgu terangkan, kamu perlu memilih 2 atau 3 kaedah kajian yang berbeza. Ini kerana kaedah kajian tersebut akan membantu kamu mengumpul dan mengurus maklumat daripada pelbagai sumber yang boleh dipercayai, sahih dan bersesuaian dengan tajuk tugasan sejarah kamu. Seterusnya, cikgu bawakan pula panduan penulisan sumber rujukan. Setelah kamu mengumpul dan mengurus maklumat daripada pelbagai sumber, kamu perlu menulis sumber rujukan mengikut format yang telah ditetapkan. Sekiranya kamu menggunakan buku ilmiah atau buku teks, kamu perlu nyatakan nama penulis, tahun, tajuk, tempat dan nama penerbit. Sekiranya kamu menggunakan akhbar, kamu perlu nyatakan nama akhbar, tarikh dan halaman. Manakala majalah, kamu perlu nyatakan nama majalah, tarikh dan juga tahun. Sekiranya jurnal, kamu perlu nyatakan nama penulis, tajuk jurnal dan juga tahun terbitan. Manakala ensiklopedia pula, kamu perlu nyatakan tajuk, jilid dan tahun. Buku, akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia merupakan sumber yang kamu perolehi sekiranya kamu menggunakan kaedah penyelidikan perpustakaan. Sekiranya kamu menggunakan kaedah melayari internet, kamu perlu nyatakan alamat URL ketika penulisan sumber rujukan. Manakala sekiranya kamu menggunakan kaedah audiovisual, untuk VCD yang kamu tonton, kamu perlu nyatakan tajuk program dan terbitan. Manakala radio ataupun televisyen, kamu perlu nyatakan tajuk program, tarikh, masa dan rangkaian. Sekiranya kamu menggunakan kaedah temu bual, kamu perlu nyatakan nama orang sumber, umur dan alamat. Manakala yang menggunakan kaedah melawat tempat kajian, kamu perlu nyatakan nama tempat dan alamat. Sekiranya kamu menggunakan kaedah analisis dokumen, penulisan sumber rujukan, kamu boleh gunakan sumber lain. Sekian sahaja untuk siri kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Sila subscribe, tekan like dan komen.